sukarelawan ini melibatkan diri dalam segala aktiviti kesukarelawan yang diperlukan. Sekarang ini negara memerlukan ramai sukarelawan untuk berkhidmat di pusat-pusat vaksin. So, anda mungkin dapat melihat ada rakan-rakan anda yang pakai baju biru, yang vest biru tu, itu merupakan sukarelawan yang dilantik di bawah Kementerian Belia dan Sukan untuk berkhidmat di pusat-pusat vaksin. Kegiatan rakan muda ni ada banyak. Kalau zaman tahun 90-an tu rakan cipta, rakan rekreasi, rakan seni budaya. Jika ada di kalangan anda lahir pada sekitar tahun 90-an mungkin dia kenal. Kalau yang tahun 2000 ni kita perlu kenalkanlah apa itu aktiviti rakan muda. Dia juga terdapat di IPT di sekolah-sekolah untuk memupuk semangat apa yang diminati oleh anak-anak muda sekarang. Dan kita di bawah Kementerian Sukan kita ada 22 buah ILKBS, Institut Latihan Kemahiran Belia Negara di seluruh Malaysia. Kalau di Negeri Johor ni ada 2, satu di Pagoh dan satu lagi di Bandar Penawar, Kota Tinggi. Dia Saru, dia duduk dalam Bandar Penawar. Itu untuk melatih para belia dalam bidang kemahiran. Dan ada juga dia untuk melatih belia dalam memenuhi industri sekarang ini mengikut aliran dan kehendak pasaran sekarang. Jadi jika anda tidak dapat ataupun ada kawan-kawan yang mencari peluang untuk menyambung pelajar yang ditaja sepenuhnya oleh Kementerian Belia dan Sukan, bolehlah memohon untuk memasuki ILKBS mengikut bidang yang diminati. Dan di bawah aktiviti pembangunan belia, saya ulangkan kembali, kita ada sambutan Hari Belia Negara, kita ada Majlis Perundingan Belia Negara. Ia semuanya menjuruskan kepada aktiviti-aktiviti belia, khusus untuk orang muda. Kalau di sukan tu kita pernah dengar Fit Malaysia kan, semua orang akan menyertai aktiviti Fit Malaysia ni, berkayuh, berlari, segala jenis aktiviti yang melibatkan kecergasan di seluruh Malaysia, di pelosok kampung, daerah, kalau di bandaraya tu dipanggil kawasan, semuanya kita semarakkan untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Next. Itu sedikit sebanyak tentang Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor. So kita balik kepada topik kita itu gaya hidup sihat. Ini boleh hilang. Yang berjalan-berjalan tu. Pada TV ada, pada TV. Apa itu gaya hidup sihat? Sini ada definisinya tu, gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ini menunjukkan kepada amalan tabiat apa yang kita buat, meningkatkan tahap kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan. Gaya hidup sihat antara lain melibatkan 5 komponen seperti makanan seimbang, itu adalah main utama tu. Kebersihan diri, utamanya sekarang ni lah di musim-musim Covid ini. Tidak salah guna bahan, ada banyak jenis bahan, rehat yang cukup, senaman dan berat badan. Ini adalah komponen-komponen yang diperlukan untuk amalan kita, gaya hidup sihat. Semua orang nak sihat. Adakah mereka sanggup memenuhi kriteria-kriteria di bawah untuk amalan mereka sepanjang hari, setiap masa, kan? Ada 6 komponen tu: makanan seimbang, berat badan, senaman, kebersihan diri, tidak guna salah bahan, dan rehat yang cukup.
Ya, ini adalah komponen-komponen dia. Okey, kita pergi kepada tiap-tiap jenis komponen ini. Next. Okey. Gaya hidup sihat. Mungkin kalau ada pada skrin handphone masing-masing tu boleh ditarikkan sikit untuk nampak, sebab dia paparan dia akan jadi kecil pada handphone. Kita lihat pada carta gaya hidup sihat tu. Makanan seimbang memang kita tahu. Memang kita tahu setiap hari kita memerlukan makanan yang seimbang. Okay? Bagaimana kita nak memilih makanan seimbang? Dia ada diet-diet yang ada dipaparkan di, kalau kita pergi pejabat kesihatan tu sentiasa ada dilihatkan carta makanan seimbang. Kalau kita ada apps, boleh dilihat di dalam app sekarang ni, di YouTube pun ada, di FB ada, di semua media sosial ada. Apa itu makanan seimbang yang diperlukan oleh badan kita. Tapi sekarang ni kebanyakan kita di Malaysia ni, kita makanan yang kita pilih tu apa yang kita nak makan, apa yang terlintas mengikut nafsu kita lah. Okay? Boleh makan apa saja, boleh makan apa saja, tapi cara kita nak menguraikan apa yang kita telah makan. Okay? Yang kedua itu menjaga kebersihan diri itu adalah mesti wajib. Bila kita nak solat tu, kita kena mandi, kita kena bersihkan semua anggota badan kita. Nak dalam masa musim COVID ni yang menjangkau 2 tahun ini, kebersihan diri itu amat-amatlah dititik beratkan. Setiap kali kita keluar, selepas balik ke rumah itu, segala pakaian maupun apa yang bahan daripada luar itu hendaklah dibersihkan, diasingkan ataupun direndam di dalam air, letak sabun. Hand sanitize kena selalu bawa, kena pakai pelitup muka, yang jarang-jarang kita pakai. Sekarang kita menjadi amalan norma baru kita. Kalau dulu kita lihat dia orang-orang di negara Vietnam selalu pakai pelitup muka sebelum ada zaman COVID itu. Tujuan mereka tutup muka ketika itu adalah oleh kerana motosikal tu banyak sangat di bandaraya mereka, jadi menyebabkan karbon tu banyak. Jadi mereka telah menggunakan pelitup muka tu terlebih dahulu daripada kita. Kalau di Arab tu mereka menggunakan jilbab untuk menutup bahagian muka tu, kerana di negara Timur Tengah tu ada padang pasir. Bila angin bertiup, habuk-habuk pasir yang halus tu akan berterbangan, dia akan mengganggu saluran. Dan sekarang ni di Malaysia pula ni, kita kena pakai pelitup muka pelbagai corak, ikut cita rasa masing-masing, kan? Jadi nampak mata saja sekarang. Okay. Yang ketiga, kita pergi kepada tidak menyalah guna bahan. Apa itu bahan? Bahan itu adalah bahan-bahan terlarang, namanya dadah. Dadah tidak seperti sekitar tahun 60-an, 70-an, 80-an dan akhir 90-an. Sekarang dadah telah berubah bentuk kepada kristal. Dia panggil synthetic drug yang boleh dibeli dengan mudah melalui rangkaian-rangkaian. Yang ini kita tidak mahu anda untuk menjalani gaya hidup sihat untuk mengambil benda-benda yang terlarang ini, kerana kita tidak tahu bahan apa campuran yang digunakan, boleh merosakkan di dalam tubuh badan saraf-saraf kita sendiri. Dia akan memudaratkan. Tentunya rehat yang cukup. Okay. Sepanjang hari kita, mana yang bidang bekerja tu bekerjalah. Kalau yang belajar, belajarlah. Kalau yang suri rumah tu pun bekerja juga di rumah. Jadi tiap-tiap insan ataupun manusia ni memerlukan rehat yang cukup untuk kita wise. Sebab apa? Kita perlu mengecas badan kita. Macam kita naik kereta, naik motor, kita perlu rehat yang cukup. Jentera pun perlu rehat yang cukup untuk dia punya menyejukkan sistem enjin itu. Jadi badan kita ni sama. Jika kita tidak mempunyai cukup rehat, maka dia akan menjejaskan kita punya kitaran hidup. Badan akan merasa lesu, kita
mood pun tak ada, akan cepat marah, prestasi kerja akan turun. Kalau memandu kereta tu mudah mengantuk dan akhirnya akan melibatkan kemalangan. Dan kalau di rumah tu, kalau kita tengok TV, dan kita akan TV tengok kita. Selalunya kalau kita tengok handphone, handphone tu akan jatuh dengan long line-nya. Okay? Kerana kita setiap manusia ni perlu memerlukan rehat yang cukup. Kalau tak ada rehat yang cukup, di bahagian belakang otak kita tu ada amygdala. Dia akan menutup sistem tubuh badan kita jika kita cuba melawan kehendak tubuh badan kita. Dia kata, rehatlah engkau, so maka engkau perlu rehat. Kalau berdegil juga, minumlah Red Bull ke, minumlah segala jenis power energy tu, dia berbentuk seketika saja. Dan selepas itu, kurang daripada 8 jam setelah anda mengambil energi tersebut, dia akan tutup sistem tubuh badan kita. Kita bersandar pada kerusi terus lena. Dan kita dapat lihat kalau orang yang berbadan besar, minta maaf cakap lah, kalau kita bercakap tiba-tiba dia secara tiba-tiba saja. So ini menunjukkan dia memerlukan rehat yang cukup. Amygdala tu akan tutup dia punya sistem tu untuk dia rehat. Kita dapat, kalau selalunya benda-benda tu jadi pada orang yang berbadan besar lah. Senaman. Ada banyak jenis senaman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat, pernah mendengar, pernah menengok, pernah mengikuti. Tapi senaman ni termasuklah aerobik, zumba, berbasikal, berenang, berlari, berjalan, mendaki. Dulu tak ada mendaki, orang heran sekarang orang mendaki. Tidak menjadikan mendaki pokok pun ada, mendaki tiang pun ada, mana bangunan pun ada, mengati tembok pun ada. Ada pula kita buat nature walk, pelbagai jenis kaedah senaman. Senaman tai chi itu merupakan kaedah senaman juga itu. Apa jenis senaman ini atau aktiviti ini adalah mengikut kemampuan kepada kita sendiri. Kita tidak boleh mengikut nafsu. Ada setengah orang dia memilih cara bersenam dengan berbasikal. Dia tengok kawan-kawan dia, berbasikal. So maka satu taman tu akan beli basikal. Sama ada basikal bukit, basikal biasa, folding bike. Itu adalah trend-trend jenis senaman kan, untuk mereka ikuti. Ada kalau yang perempuan ni dia pergi pada aerobik. Sekarang diubah sikit pada zumba. Segala jenis aktiviti senaman ni harus dibuat bila anda ada masa lapang. Bila kita off day. Kalau di negeri Johor ni hari cutinya hari Jumaat Sabtu. So maka petang Jumaat ataupun pagi Jumaat Sabtu tu bolehlah pergi ke taman-taman. Di waktu Covid ni mungkin taman-taman banyak ditutup. Jadi kita bolehlah bersenam di dalam komuniti, di dalam tiap-tiap taman perumahan tu ada dia punya jalan-jalan, bolehlah kita berjalan. Kalau tidak mampu berlari, kita berjalan. Sebab di usia yang kalau dah umur 40 ke atas tu, untuk berlari tu mungkin akan menyebabkan kecederaan lain. Jadi kita berjalan dahulu bagi meningkatkan stamina kita. Berlari-lari anak dulu kan, bagi meningkatkan kita punya kemampuan. Jangan terus berlari, jangan terus bermain badminton, jangan terus mengejutkan badan kita tiba-tiba untuk mengikut kaedah senaman. Berbasikal cara biasa, panduan-panduan cara berbasikal. Ramai orang menggunakan basikal, tapi kaedah posisi kedudukan tu adalah kebanyakannya dia tidak mengikuti. Itu dia menyebabkan kecederaan lain selepas itu. Senaman itu adalah baik, tapi bila tidak diikuti, dia akan mencederakan pada diri kita sendiri. Next. Okey, kita balik pada pola
bahan makan yang diperlukan oleh badan kita, oleh manusia setiap hari, mengikut pada kemampuan kita. Nafsu makan ni dah nafsu. Dia tengok aja anak kalau musim COVID ni, pegang handphone sentiasa tengok ada makanan-makanan yang ditawarkan, untuk yang tidak dapat pergi ke kedai ataupun malas nak pergi ke kedai makanan untuk membeli dan take away, dia order. Jadi dia tengok macam-macam lah. Ini melalui saya punya testimonia, kalau saya buka tong sampah di kawasan kejiranan saya itu, ada banyak jenis makanan yang dibeli, ada yang dimakan separuh, ada yang tidak dimakan langsung, dibuang. Dia merupakan satu pembaziran lah, oleh kerana order banyak. Jadi yang boleh dimakan hanya satu menu je. Yang selebihnya tu disimpan tertujut, akhirnya akan dibuang di dalam tong sampah. Jadi daripada dia terbuang tong sampah, saya dermakan kepada komuniti bebek dan komuniti burung-burung. Itu penghujungnya. Di sampingnya kita dapat mengurangkan kadar asid dalam sampah tu, asid lecek tu. Kalau kita tiba dengan ISO ke EXA ke, itu merupakan komponen penyumbang kepada aktiviti tersebut. Memang kita memerlukan makanan. Dalam makanan itu ada nutrien, nutrien yang diperlukan oleh badan bagi mengurangkan penyakit, untuk meningkatkan tenaga, dan juga keperluan-keperluan yang diperlukan oleh badan kita. Jika kita, makanan ini juga kita perlu mengurangkan pengambilan makanan jenis-jenis yang bergoreng tu, yang ada minyak. Boleh makan berminyak, tapi jangan terlalu kerap banyaknya. Setiap masakan dalam Malaysia ni semuanya menggunakan menu utamanya, bahan campuran utama adalah minyak. Jadi kita kurangkan pengambilan minyak itu, kerana minyak itu pada era sekarang ni kebanyakan kita tidak bekerja di bendang, tidak menoreh, tidak ke sawit. Generasi sekarang kebanyakannya kerjanya di kantor-kantor saja ataupun di industri. Jadi kurang menggunakan tenaga yang banyak. Jika anda menggunakan tenaga banyak macam menyawit itu kan, itu boleh mengambil makanan-makanan yang berat-berat kadar minyak, sebab dia menggunakan 100% pembakaran. Kalau kita mengambil makanan-makanan yang gulanya tinggi, minyaknya tinggi. Kalau kita yang bekerja di kantor ni baru 10 ke 20% saja. Kadang-kadang tak bangkal langsung. Kan kalau ada bangunan naik kerja tu ada lift, dia akan naik lift. Juru audio pun senyum je kan. Kalau macam bangunan MKN ni dia tak ada lift, dia pakai tangga. Itu merupakan salah satu kaedah exercise lah. Kalau ada 24 tangga, 10 kali dia keluar masuk, kita kira lah berapa dia telah membakar dia punya gula, lemak dalam badan itu. Okay. Selalu doktor-doktor cakap ataupun pakar-pakar pemakanan mengatakan memperbanyakkanlah mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan. So kalau buah-buahan ni selalunya kita makan selepas makan. Jadi dietnya tu kurang lah. Jadi dalam kita punya Rasulullah kata makan buah dulu sebelum kita mengambil makanan lain. Tujuan dia pemakanan buah tersebut tu, dia akan mengisi dulu ruang-ruang dalam badan kita itu untuk kita mengeruangkan diet yang kita nak ambil tu. Makan buah dahulu. Selalu kita praktiskan di mana-mana tu, dalam kenduri ke, dalam di rumah ke tu, makan buah dahulu. Kerana di dalam buah tu mempunyai serat-serat yang diperlukan oleh badan. Selepas tu barulah kita mengambil makanan main menu tersebut. Okay. Penyakit yang akan dialami jika tidak mengambil makanan seimbang. Okay. Penyakit yang akan dialami jika tidak mengambil makanan seimbang. Okay. Yang pertama, yang mudah dapat pada sekarang itu, pada era sekarang itu adalah kencing manis. Selepas perkencingannya dia akan berangkai.
buah pinggang. Selepas buah pinggang dia akan pergi pada mata. Mata kita akan menjadi kabur, ataupun dia akan timbul, dia serius sikit, dia akan pergi katarak. Ini sebabnya dari mana? Sebabnya datangnya daripada pengambilan makanan yang tidak seimbang. Kerana pada era sekarang ni kita banyak makanan order daripada kedai. Dan sebab kekangan masa kita untuk memasak di rumah. Kebanyakan era sekarang ni order. Jadi bila kita mengambil tiap-tiap jenis diet tu, kita nak perincikan tu, perlukan satu kena ikut khusus pemakanan pula. Dengan manisnya ada, dengan lemaknya. Jadi benda tu dicampurkan semua tu, dia melebihi daripada 1000 ke 2000 kalori sehari yang kita tidak bakarkan. Dia keluar tapi tak dibakar. Keluar tu waste yang tidak diperlukan oleh badan. Kencing, buang air kan. Tapi yang lebihan tu, yang tak keluar tu, tidak dibakar. Dan lepas tu kita akan dapat penyakit-penyakit yang berangkai ni, darah tinggi, kanser dan sebagainya. Sebelum kita pergi pada 3 waktu makan utama, sudah tentulah sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Memilih makanan berdasarkan piramid makanan yang rendah gula, garam dan lemak. Itu saya nak katakan tak boleh, sebab dia pada nafsu, cita rasa individu itu sendiri. Kita pernah melihat cerita Piramli kan, cerita Bujang Lapuk. Dia pergi masak kari ayam. Kita tengok satu orang bubur sedikit gula, datang orang ketiga kurang masin, kata, tambah lagi. Datang orang ketiga, akhirnya 1 bungkus garam masuk dalam tu. Dia sebabnya lain orang, lain dia punya cita rasa lidah tu. Mungkin saya dengan juru audio lain, juru audio suka kurang masin kan. Saya mungkin ada masin sikit untuk merasa kan. Jadi menu makanan ni dia bergantung pada individu tersendiri. Saya mampu bercakap saja, doktor-doktor ke pemakanan mampu bercakap, tapi yang akan menentukan makanan ni, ambilan makanan ni di anda sendiri. Kita tak boleh larang, sebab makanan ni boleh dibawa dalam bilik, boleh makan di dalam rumah sendiri kan. Yang menentu, mengawal tu adalah diri anda sendiri kan? Kita cuma bagi panduan. Jika anda pergi kelas diet pun, yang dianjurkan oleh konsultan yang berbayar pun, menu dia akan buka sekali, dia bagi adalah sama. Dia akan cakap tu, please take more green, ambil makanan yang berasaskan vegetarian, sayur-sayuran, buah-buahan. Yang itu dia punya main diet, untuk kita menurunkan kadar gula, kadar lemak dalam badan kita. Mana yang datangnya gula, mana yang datang lemak. Gula tu datang daripada teh tarik 1, kopi, Nescafe, 3 in 1 tu, semuanya ada dalam tu. Milo tu memang dah ada gula dalam tanah liat tu. Jadi kita tambahkan lagi gula 1 sudu, tambah lagi susu FNN. Jadi bertambahlah dia punya gula kat dalam tu. Kalau kita minum setengah tu, ada peminat air perisa ni kan, boleh kan, memang sedap air tu. Air Coke, Pepsi, Coke, apa lagi, FNN, Marinda, apa lagi sejenis nama tu memang sedap. Dia punya kandungan gula tu tinggi, melebihi daripada 3 sudu gula. Camca besar, bukan camca kecil, camca besar. Itulah datangnya gula-gula yang dalam badan kita tu. Kita kerja dalam aircon, minum tu 100 plus pun sama juga, dia perlu gula. Sebab saya punya testimonia ni, orang yang bekerja di KLIA. KLIA tu udaranya sejuk di dalam bangunan tu. Jadi untuk mengekalkan tenaga tu, mereka mengambil diet 100 plus. Setelah 2 tahun mengambil diet, disahkan confirm positif, bukan COVID, positif kencing manis tahap 4. Jadi bila dah tahap 4 tu,
Dia perlu bergantung pada ubat. Bila ambil ubat yang lebih, dia akan mengganggu sistem badan yang lain. Akhirnya sahabat saya tu terpaksa memilih option berhenti kerja lah, sebab memang dah tak boleh, sebab tak boleh nak bekerja, tenaga dah kurang. Kesannya daripada itulah mengambil makanan yang tidak seimbang, mengikut nafsu. Sebab bila sekarang kita muda lagi, memang dia kuat. Bila dia masuk umur 35, 40, 50 dan macam mana, kita akan rasa. Dan saya sendiri pun dah mula rasa. Dulu saya memang handal, ke bukit, ke atas, ke bawah, memang cakap je lah. Tapi bila betul lah orang tua kata dulu kan, dulu kita mentertawakan apa yang bapak kita cakap, apa yang tok nenek kita cakap. Dulu selalu kita menganjing mereka dulu. Sekarang dulu kita pun bercakap dulu juga. Jadi kesannya bila kita usia kita meningkat, maka daya kita makin kurang. Skill ada, skill boleh tak boleh dilawan. Kemahiran tu boleh dipupuk, tapi tenaga tu dia makin kurang. Kemampuan kita untuk membuat tu makin kurang. Kekuatan pun makin kurang. Next. Okey. Ini adalah sistem pemakanan yang ada sekarang ni. Yang ada sekarang yang memuncak lah, start daripada 18 Mac 2020 sehinggalah pada 17 Jun 2021 ni. Yang ni memang famous, kerana anda menyokong ni, kita menyokong ni, dan kehendak strategi pemasaran pada ketika ini. Ini adalah dia pembekal makanan yang diperlukan. Setiap individu di depan saya sekarang ni, yang sedang mendengar ceramah tu, ada apps Panda, ada app GrabFood ke, ataupun di FB tu, tekan last order pukul 4 petang. Jadi ramailah yang akan memesan makanan apa juga menu yang mereka hajati mengikut nafsu masing-masing. Ini dia punya secebis yang ada pada masyarakat Malaysia sekarang ni. Kemana sehingga sebelum jam 8 malam, menu-menu ni ada. Selepas 8 malam tu tak adalah menu kan. So dia kena buat sendiri ataupun disimpan dalam sejuk beku untuk dipanaskan. Okay, next. Okey, kebersihan diri. Kebersihan diri ni wajib. Kalau seorang Islam itu, kebersihan diri itu memang wajib. Daripada kita bangun tidur, sebelum solat subuh tu, kita telah bersihkan diri, mandi tu, bersihkan semua, dan kita sebelum kita ke solat subuh, berus gigi, gosok gigi, kan. Segala-gala yang diperlukan boleh anggota. Begitu juga dalam bilik air pun perlu bersih juga, kan. Dia mencerminkan kepada kepribadian kita, kan, kebersihan diri ini. Mungkin ada setengah-setengah. Kalau 10 tu ada 1 ataupun 2 rakan-rakan kita yang kurang menjaga higiennya lah. Dan pastinya kita akan rasa tersinggung. Dan kita akan lama-lama tak boleh tahan tu, kena tegur juga, kan. Cara kan, ada yang contohnya pakai baju tak bergosok pun pakai juga, kan. Ada jenis orang macam tu. Memakai pakaian yang tak basuh pun ada juga. Kalau yang duduk bujang tu mungkin boleh nampak, kan. Dia dah longgok baju tu, lepas tu dia recycle balik baju tu, sebab dia malas nak pergi ke dobi, dah baju dalam lemari dah tak ada tu, dia ambil balik pakai, kan. Jadi dia akan menjejaskan prestasi pada orang lain. Kalau naik lift tu akan rasa bau. Kalau dia sembuh pewangi tu okeylah, kan. Kalau yang tak sembuh pewangi tu, dia akan mengganggu orang lain yang akan jadi sakit. Sakit hati, kan. Sakit hati pun sakit juga. Dia akan menjejaskan prestasi kerja dia pada hari tersebut. Dengan ni keterampilan diri itu mencerminkan kita punya kita panggil personality lah, kemas, kan. Kita suka kan melihat kalau perempuan, kalau lelaki lah, kalau ditanya dia suka lihat perempuan macam mana, mestilah perempuan yang cantik, yang ada makeup tu, lalu dia kompom mata tu 100 darjah dia akan pusing bila dia tengok, kan.
daripada atas sampai ke bawah. Anak bila dia lalu, minyak wangi dia tajam. Lalu je kita tengok perempuan lalu. Wak Ima dia pekerja cleaner sekali pun, tengok dia punya minyak wangi tu masih lekat, lalu je mata akan memandang tepat pada tu. Itu kelebihan perempuan lah. Jadi ciri-ciri gitu yang kita perlu ada tu. Jadi orang lalu tu wanginya. Kalau lalu je tempat tu, busuknya bang, jangan. Kan itu mencerminkan kita punya kebersihan diri. So mana kalau ada terdetik bercakap itu, maka kita seorang yang pembersih lah. Sebab apa? Saya ingatkan diri saya dan saya ingat berkongsikan pada tuan-tuan dekat di sidang video ini. Sekarang ni ramai orang telah menitik beratkan kebersihan diri. Dengan adanya COVID ni bagus juga. Semua kerap mencuci tangan apa semua. Kalau dulu jarang, pegang aja kursi ke, pegang je tombol tu, tak cuci tangan. Kan? Sebab dengan adanya dia mengubah kita punya norma baru. Okay, next. Okay, apa akan terjadi sekiranya kita melanggar etika tu, gaya hidup sihat? Dalam pola-pola dalam slide saya tu, dia adalah berkaitan dengan gaya hidup sihat itu. Pertama, kalau kita tidak mengikuti, tidak mengamalkan gaya hidup sihat tu, pertama kita akan dapat sakit, mudah dapat sakit. Bila mudah dapat sakit, dia untuk baik itu dia ambil masa panjang. Instead of demam tu, makan Panadol ataupun makan paracetamol, makan ubat-ubat, dia boleh bertahan 8 jam tu. So kita akan rasa mungkin 4 jam yang awal pun kita bukan boleh rasa badan kita rasa sedap. Kalau kita antibody kita tak kuat, so kita akan jangka masa sakit tu mungkin masa 24 jam, 48 jam pun ada. Bila badan kita macam ahli sumo tu, tapi ahli sumo tu dia training, dia mempunyai kekuatan yang kuat, diet yang tinggi, cuma badan dia tu perlu dinaikkan mengikut kategori berat badan. Tapi kita ni ahli sumo, nak katakan atlet bukan atlet, nak kata season atlet pun bukan. Oleh kerana gaya hidup ni dia bersangkut paut pula dengan kita punya salsiah keluarga. Kalau ada baka dalam keluarga kita tu yang jenis besar, maka kita akan ada juga jenis baka yang jenis besar. Atau baka yang ada sakit-sakit, dia akan berkait dengan tu. Bila ada baka yang jenis besar ni, makan, walaupun badan orang tu kecil pada asalnya, dia makan tak jaga, dia akan lama-lama dia naik. Dia mengikut pada pola usia. Makin meningkat orang tersebut, dia sampai umur 40, kan? Makan dia akan besar. Bila dah sampai umur 50 ni, makin tua kita makin kurang makan. Makan pun sedikit. Dia tengok orang tua makan, dia makan sedikit je, tak banyak. Kalau orang muda-muda makan umur 10 tahun ke atas tu, meningkat usia remaja tu, dia makan memang kuat. Kalau kita tak jaga pemakanan kita pada waktu yang dah bekerja ni, maka badan kita cepat naik. Cepat kita akan dapat bila makan banyak, kita akan rasa dia ada satu jenis tu, nanti dululah, besok lah, lusa lah, dia akan rasa tu, dia start mula malas. Bila kita tidak menjaga kita punya badan, obesiti telah mengawal kita, so maka penyakit yang kedua tu adalah merupakan tekanan. Dipanggil stres. Stres. Bila kita masuk dalam bidang kerjaya ni, dia ada tekanan. Ada tak kita tengok polis, kalau badan gemuk, dia pergi kejar pencuri. Kita tengok ada tak polis yang badan gemuk pergi kejar pencuri. Bukan naik kereta, secara berlari. Tak ada, tak dapat dia akan kerja. Pencuri tu, ciri-ciri pencuri tu selalunya badannya slim-slim.
Kalau di ADK tu dia memang pakar lah. Kita tengok Mak Gian tu semua badannya slim kan. Yang jadi badan besar tu Taikun aja, Tokan aja badan besar. Yang lain penagih tu semua badan macam orang Vietnam. Dia berlari pantas kalau kena kepung. Dia tak ada tenaga, tapi dia punya saiz badan tu melibatkan orang yang ada tenaga tu untuk mengejar tu memerlukan memerah tenaga macam berlari 400 meter. Untuk pusingkan satu trek tu 400 meter. Kalaulah pegawai-pegawai dalam AADK ni stamina dia tak kuat tu, payah juga dia nak tu mengejar penagih-penagih ni. Sebab penagih-penagih ni dia kuat. Sebab dia mempunyai satu injection. Kan? Jadi bila badan kita besar ni, dia akan mempengaruhi kehidupan kita di dalam kita di tempat kerja nanti. Pertama, kita akan rasa cepat penat. Sama ada bekerja menggunakan tenaga, sama ada kerja menggunakan otak. Menggunakan otak ni dia menaip, dia duduk depan komputer. So dia akan mudah terlelap. Kita selalu tengok kadang-kadang kawan kita tu tertunduk je. Monitor tu tinggi daripada dia. So bila kita jengah kat meja tu, dia tunduk je. So maka dia dah penat. Oleh kerana bekerja tidak ada rehat, lepas tu makan je. Akhirnya dia akan pergi ke itulah seperti dalam slide saya tu. Last kali apa yang boleh dibuat adalah masuk hospital lah untuk dapatkan obstetrik. Dan di hospital tu doktor akan cakap sama juga. Makan, jaga makan, exercise. Tapi doktor tak cakap exercise macam mana. Dia tak pernah cakap exercise macam mana. Awak cari sendirilah kan. Sebelum wire-wire kabel tu duduk pada paru-paru, duduk pada seluruh anggota badan kita tu. So dia akan mencemaskan lagi seluruh ahli keluarga kita. Nak datang melawat kan, nak melawat daripada kampung, jauh tu. Daripada kampung, daripada Kota Tinggi nak ke Hospital Sultan Ismail, jauh juga tu. Dan nak musim Covid ni lagi tak boleh. Jadi sebelum dia sampai tu, baik kita kontrol lah pemakanan kita tu. Cara nak kontrol makanan tu, so kita kalau kita ambil nasi tu, selalunya 2 pinggan tu, kita kurangkanlah setengah pinggan. Kalau badan kita besar tu, kita jangan kalau nasi tengah mendidih tu, kita cedoklah macam di kedai mamak tu. Sebab apa nasi dia boleh tahan lama? Sebab dia cedok ketika nasi tu sedang menggelegak, dia buang kanji. Kanji tu adalah penyumbang kepada obesiti juga. Jadi dia buang kanji tu, sebab tu nasi dia boleh dipakai 2-3 hari. Berbanding dengan nasi kita kat rumah tu, kalau malam kita tak panaskan, besok confirm basi. Jadi kanji ataupun tak mau, kalau yang jenis obes tu, belilah beras yang mahal sikit tu, beras panjang, beras mati tu, dia tak ada kanji. Apa makanan semua boleh makan, tapi kita mesti cara pembakaran dia tu. Okay, next. Ada soalan tu simpan dulu. Okay. Ini bukan penampilan kalau kita tidak mengamalkan salah satu faktor penyumbang kepada gaya hidup sihat. Kalau kita tidak mengamalkan gaya hidup kurang sihat ni kan, inilah dia faktor-faktor yang ada pada individu tersebut. Orang yang tidak menjaga kebersihan diri. Pertama kita tengok kuku. Kalau kita pergi ke kedai membuat roti canai tu, kita tengok penebar dia dulu. Kalau ini pengalaman saya duduk dengan IK di bandaraya. So senangnya dia kata, kalau nak tahu kedai tu bersih, nak dapat, kan kita tengok ada sijil BAC tu, dia akan pergi tengok kalau orang ada kedai tu menjaga roti canai, dia akan tengok kat penebar tu dulu. Itu senang je. Dia nak buat apa, nak tangkap kita punya kesalahan kan. Kita tengok kuku penebar tu. Kalau kuku tu panjang hitam tu, dekat situ kita boleh tahulah
Mana toke tu tidak menitik beratkan kebersihan. Belum lagi dia spot check dekat dapur, dekat bilik air tu. Yang tentunya penampilan diri tidak kemas. Orang yang tak menjaga kebersihan selalunya dia lekeh aja. Cuba kita tanya juru audio, ada tak bang? Jumpa selalu tak? Orang yang tak kemas tu, mesti abang ada jumpa. Dia pun ngangguk. Betul lah. Rambut kusut masai kan. Selalunya kadang-kadang kalau orang yang tak kemas tu, dia bersangkut tadi pada itulah tension tu. Dia akan mengubah penampilan kita. Menong aja. Adalah ciri-ciri dia yang kita boleh nampak. Kan? Kalau orang tu bapa yang kemas tu, ada benda lain yang dia akan tunjuk. Sebab kita boleh menipu orang, tapi kita tidak boleh menipu diri kita sendiri. Kan? Dan ketika kita mati tu, mulut memang tak boleh berkata-kata, tapi seluruh anggota badan kita berkata-kata. Sebelum kita meninggal tu, yang ada ditunjukkan pada kita hidup tu, benda-benda ni lah. Kan? Kalau kita tidak menjaga kebersihan, dia akan tunjuk. Dan orang tu akan berkata-kata untuk kita, dan badan kita akan bagi tahu. Bau badan tu memang begitu itulah, sensitif sekali. Nak bau ampit tu, ketiak tu, kalau aduhai, kalau lah ada orang yang dalam bangunan, ketika kita nak naik lift tu, dia masuk sekali lift tu dengan bau tu, semua orang akan, kau tengok aku tengok dia, dia nak tegur segan tu. Kan? Orang yang mempunyai bau ketiak yang kuat ni kan, bau ketiak ni kita tak boleh sembunyi, memang dia akan baunya. Kalau pejabat ada ikon tu, jauh dia tak bunyi. Kalau kita duduk berjumpa dengan dia face to face, kita akan tercium bau ketiak ni. Personality ni kita perlu jaga. Ini adalah satu yang saya cakap ni adalah komponen jika personality kita sendiri kita tidak menjaga kebersihan diri. Kan? Walaupun di rumah sekalipun. Kan, kita kena menjaga kebersihan diri. Ada minyak wangi pun dah murah sekarang. Minyak atar pun minyak wangi juga, boleh sapu. Kalau tak boleh beli yang mahal tu, Victoria tu, beli yang Victoria yang yang ada dijual di online tu, yang harga dia sederhana tu, boleh beli. Kalau tak mampu juga pergi kat kedai kedai-kedai biasa tu di Maidin ke apa, beli minyak atar tu pun boleh juga tu. Dia wangi kan. Untuk menjaga kita, untuk mengelakkan kita daripada mengganggu kitaran hidup orang lain. Okay, next. Ini komponen dia juga, tidak menyalahguna bahan. Bahan-bahan ni sekarang ni mudah dapat. Secara online, melalui rangkaian dia lah, dia ada rangkaian dia. Duk buat macam mana pun dia tetap akan ada strategi pemasaran. Dan pada era sekarang ni banyak strategi pemasaran ni. Dadah, alkohol ni kita pergi 99 speed pun ada. Kecuali 99 speed di kampung Melayu, di Jalan Kenangan tu tak boleh menjual alkohol. Itu tempat-tempat yang ada orang Melayu. 99 speed tidak dibenarkan menjual, kad judi tak benar jual, alkohol pun tidak dibenarkan jual. Rokok ni banyak kan. Rokok seludup pun banyak. Rokok yang ada brand tu kurang orang membeli sebab dia mahal. Kebanyakan kita misal rokok Saat, rokok Cool, entah apa nama lagi kan. Bahan-bahan ni dia akan menyebabkan mengganggu kita punya sistem badan. Apatah lagi dadah. Dadah tu memang kita dah sinonim dah tahu dah. Ambil tu dia akan memudaratkan seluruh komuniti tersebut, anda diri sendiri kan. Kalau alkohol ni orang yang tertentu je mengambil kan. Alkohol ni yang jenis liquor tu, yang mahal tu. Kalau setakat you minum kalau kita tengok dekat Carlsberg ke, Heineken ke, Tiger ke, dia ada persen tulis alkohol tu kan? Kalau ambil dalam kuantiti yang banyak, baru dia akan mabuk. Bila mabuk, anda memandu kereta ataupun naik motosikal, so anda akan mudah jatuh ataupun melanggar objek, kerana kita di dalam ketidakseimbangan badan disebabkan pengaruh oleh alkohol tersebut, dan dia akan bergaduh. Cerita ini pengalaman saya duduk dengan orang yang minum alkohol ni. Cerita dia Manchester United aja. Kawan sebelah tu cakap
kampung dia pun ada Manchester United. Jadi Mak Saleh kata, mana boleh Manchester United? Only in England, dia kata. How come Malaysia can have Manchester United? Ya, dia kata, my kampung kata, my village got Manchester United. Dia tak cakap Manchester United fan, kelab penyokong. Dia cakap kampung dia ada Manchester United juga. Jadi bila dah mabuk tu, dia boleh bergaduh. Cerita ni bukan cerita politik apa, cerita MU saja. Sebab pengaruh alkohol ni. Kan? Dia bila besok dah okey, dia kawan balik. Bila dia pengambilan alkohol tu berlebihan, melebihi daripada, sebab orang kita minum tu, Mak Saleh minum cawan kecil, satu teguk aja. Kita minum gelas tu diisi penuh pula tu. Jadi alkohol tu cepat mempengaruhi lah. Kan? Rokok. Rokok ni semua orang isap rokok. Sekarang ubah pula rokok vape. Kan? Saya cerita ni melalui pengalaman saya sendiri. Saya tahu. Saya duduk di hospital di Sultan Aminah. Sebelah saya tu ada 3 orang yang hisap rokok moden. Rokok moden tu rokok vape lah. Saya tanya, "Dik, sakit apa, Dik?" Dulu dia kata, "Saya tak dengar cakap orang, saya main-main cakap orang." Ya? Disebabkan hisap rokok vape tu, maka dia efek dia pada paru-paru, terpaksa apa ya? Sebenarnya, okey. Terpaksa di itulah. Di operate, buang sedikit kesan daripada vape. Okay, next. Saya kena cepatkan sikit. Masa begitu menceburui. Okay, ini adalah dia punya tu lah, dadah-dadah tu kan. Jenis-jenis dadah heroin tu semua tuan-tuan tahulah. Cara pengambilan tu mengikut kaedah kaedah dadah tu. Kalau atlet tu dadah tu bukan diambil dadah yang sintetik tu. Dadah itu datang daripada suplemen yang diambil tu. Dia bukan pada ketika dia bertanding, selepas dia bertanding tu. Bukan dadah yang kita beli tu dah. Dia dadah tu daripada suplemen yang diambil tersebut. Okay? Dia tahu bukan memang dah di endorse. Kadang-kadang dia mengikut kepada kita punya kekuatan kena badan tu. Dia akan keluar daripada dalam sistem pelari, contohnya angkat berat yang menyebabkan sprinter tu. Bukan dadah tu diambil dengan sengaja, dia datang daripada suplemen tu kan. Okay, next. Okay, alkohol. Ni alkohol, minuman-minuman kan, dia punya efek daripada kesan tersebut lah. Merokok orang seperti yang telah saya cakap tadi tu. Termasuk ketum juga tu. Ketum sekarang ni dia jenis bahan juga ni untuk menguatkan badan. Tapi ketum yang asal tu tidak dicampur tu tak apa. Kalau yang ketum yang bercampur tu, yang ada di pasaran-pasaran sekarang tu. Okay, next. So, ini adalah merupakan komponen gaya hidup sihat. Okay? So, bila kita dapat rehat yang cukup, so kita dapat memulihkan semua jenis tenaga otak. So, bila anda tension, penat, tidur, lepas tidur kan bangun, badan kita akan rasa cergas. Kan? Dapat idea-idea yang baru. Kalau kita bekerja yang menggunakan, perlukan idea-idea macam penerbit drama, pelakon, penulis kan. Dia memerlukan rehat yang cukup untuk dapatkan dia. Tidur yang lebih untuk kanak-kanak lah. Untuk tumbuh sarang kanak-kanak tu memang dia perlu, budak-budak apa tu dia tidur lepas breastfeed tu, lepas menitik tu dia akan tidur, lepas makan dia akan tidur untuk dia punya pembesaran. Pembesaran tu melalui tidur, melalui fasa aktif dan rehat yang cukup. Lepas kita berlari, berjoging, berbasikal, so lepas kita mandi tu kita perlu rehat yang cukup. Okay? Kalau kita tak rehat yang cukup, kita akan dapat letih, lesu, sakit kepala dan tidak bertenaga. Okay. Yang seterusnya tu tidur 7 hingga ke 9 jam. Kalau untuk orang dewasa tu, untuk veteran tu, tidur tak boleh lama. Dia cukup time pukul 4 pagi ke pukul 5 pagi dia akan terjaga dengan sendirinya. Kalau orang muda tu sampai ke asar baru dia bangun. Okay, next. Okay, senaman. Jenis-jenis senaman ni ada banyak seperti yang saya cakapkan pada di awal tadi tu. Senaman tu hendaklah dijadikan sebagai aktiviti harian kita. Kita ada 24 jam.
Tak ada, ada orang cakap dia ada 25 jam. 25 jam tu selalunya CEO. Dia dah marah semua dengan dia ada 25 jam dia kata. So the 1 hour ni you find yourself dia kata. So semua orang ada 24 jam, so kita kena manfaatkan pada masa-masa itu lepas kita kerja, terpulang pada tuan-tuan itu untuk menghilangkan stres, ataupun kita kerja 5 hari seminggu, so kita ada 2 hari berehat untuk bersama keluarga tu, bolehlah merangka aktiviti-aktiviti selepas waktu ni lah, waktu COVID ni lah, waktu PKP, pemulihan bersyarat tu, yang dibenarkan tu boleh. Sekarang ramai orang dalam Kuala Lumpur, dalam Selangor, di mana juga tu, yang mana penggemar-penggemar pelancong ni menanti saja waktu dibebaskan tu untuk pergi ke pulau-pulau, ke destinasi pelancongan, untuk melepaskan tension-tension, untuk mereka beriadah. Ini adalah pola kalori itu, berapa banyak kita berlari, berapa banyak yang perlu untuk kita membakar gula. Saya tak sebut lemak, gula dalam badan kita. Next. Ini faedah gaya hidup sihat itu, dia kita ada insurans, dan insurans pun sentiasa bercerita apalah gunanya duit yang dilaburkan tu kalau kita tidak menjaga kita punya kesihatan. So akhirnya duit tu pergi kepada mana? Columbia, KPJ, apa-apa lagi hospital kan, untuk dibagi doktor untuk repair kita punya kesihatan tersebut. Dia kesihatan tu sebelum sakit tu kita kena jaga. Selepas sakit tu untuk jaga tu, dia ambil chances tu, ambil masa sikit lah, untuk kita balik pada tu. Sakit tu tetap ada, tapi dia memanjangkan sedikit jangka hayat kita tu. Bagi mengelak penyakit sebelum dia datang tu, baik kita elak. Kalau dah ada dalam keturunan tu, kita maintain je lah supaya dia tidak menyerang tu. Next. So kita ada lagi 3 slide lagi. Kita tidak, badan kita ni tidak perlu mengambil vitamin, suplemen yang ada di FB apa semua tu. Dengan sendirinya kita mengamalkan gaya hidup sihat, kan tuan-tuan, dengan sendirinya dalam badan kita dia akan proses pada setiap organ dalam badan tu, vitamin tu akan pergi makan zinc, makan kuprum, makan apa-apa saja yang di dalam suplemen tu, dia sudah ada dalam badan kita, dalam pemakanan kita harian tu. Cuma yang perlukan kita tu, kita buat aktiviti. Aktiviti tu bila kita makan, dia akan ubahkan benda-benda tersebut, bahan-bahan yang diperlukan oleh tisu badan tersebut, kepala badan kita. Suplemen tu adalah untuk tambahan, makanan tambahan, supaya segera untuk replace. Kalau orang angkat berat, orang main gym tu, sebab apa dia perlukan suplemen? Oleh kerana tiap-tiap kali untuk otot tu membesar, dia akan mengoyakkan tisu. Jadi vitamin yang dia makan tu, ayam rebus, ayam goreng, ayam bakar, itu dia makan juga. Tapi itu carb dia tu lambat sedikit, dia perlu masa 24 jam. Berbanding dengan suplemen yang diambil tu untuk protein. Protein ni tidak boleh diambil banyak. Protein kalau ambil banyak, dia jadi gaut. Gaut, pengujungnya gaut. Kalau kita tak bakar dia dengan tu. Sebab tu kalau kita tengok bodybuilder tu, dia akan pump. Pump mengikut apa kehendak saiz badan dia. Vitamin yang cukup dalam badan kita, dia akan mengawal sebagai antibody dalam badan kita. Nak daripada musim COVID ni, ada banyak suplemen-suplemen yang diiklankan. Next. Berapa minit ni? Ada satu artikel di mana Lee Tiong Lai dulu, sebenarnya dia jadi Menteri Kesihatan tu, dia pernah mengatakan Malaysia ni negara orang gemuk. Memang betul lah, kan? Orang gemuk. Saja saya letakkan orang gemuk, cuba kita suruh naik go-kart, boleh tak? Orang yang badan 90 ke 80 kg ke atas, suruh dia naik go-kart, boleh tak? Memang tak boleh. Go-kart ni untuk orang yang badan slim-slim saja, bawah 79 ke bawah saja, untuk masuk pada go-kart. Lebih daripada tu tak boleh muat. Nanti dia tersangkut dekat kerusi tu, bucket seat tu. Kalau tak percaya, ada go-kart tu, model go-kart tu, suruh orang 80 kg masuk. Mungkin dia masuk paksa, nak keluar tak boleh. Dia akan tersangkut sana, tersangkut sini. Begitu juga kereta F1. Mungkin
sebab saya di bidang sukan ni banyak mencuri bidang sukan ni. Orang F1 tu, orang badan besar masuk, tak muat kokpit dia. Kalau kita naik paragliding, parasailing, payung tak apa, payung tu cepat turun, kanopi tu cepat turun. Para motor tak boleh naik, sebab overweight. Pada kipas tu, overweight tak boleh naik. Okay? Jadi itu kita kurangkan pengambilan lemak dan gula tu, yang kita ambil 2 hari-hari pagi-pagi tu. Okay, next. Okey, kesimpulan pada apa yang saya cakap pada pagi ini tu, kan, kita naklah lebih bijak dalam mengatur menu pemakanan harian kita supaya masalah kekurangan gizi makanan serta kesan daripada dapat kita hindari serta dapat mengamalkan budaya hidup sihat. Okey, budaya hidup sihat tu bergantung pada anda di sana tu. Kan, saya mampu bercakap, tapi anda sendiri yang akan mengamalkan gaya hidup sihat tu. Jika tidak tahu, boleh bertanya, kan? Boleh datang berkongsi pada kawan-kawan, kan? Jika kita hendak bersukan tu, kita hendaklah mengikut kemampuan kita. Jangan ikut nafsu pada go shop, belilah ini, belilah. Lalas sekali tempat sidai jadinya tempat sidang tuala. Tempat sidai itu penghujung aja untuk menjadi hiasan dalam rumah aja. Oleh kerana nafsu, kan? Tidak perlu kita membeli barang itu, kerana latihan untuk kita cergas sihat ni ada di sekeliling kita saja, kan? Kita boleh berjalan di kawasan rumah, di kawasan kampung tu. Tak perlu ke dengan basikal. Basikal ni perlu modal, kan? Silap beli basikal, kerana ikut kawan-kawan, jom beli basikal, beli basikal. Basikal tu dia kena perlu tambah, beli basikal kena pakai helmet. Helmet pun dah beratus. Kan? Beli basikal kena beli kasut. Beli basikal lepas tu kena beli seluar, nanti punggungnya melecet, kan? Jadi banyak modal yang perlu ditambah. Ini baru cakap aktiviti basikal, boleh buat aktiviti lain lagi. Jadi guna kemudahan yang tidak mengeluarkan duit ataupun modal. Berjalan kaki saja di seluruh kawasan tu. Hari-hari berjalan. Kita tengok di taman-taman tu kebanyakannya warga Cina, apek-apek tu, tak ada beli kasut sukan. Jangan pakai kasut bata tu, kasut sukan, kasut yang flat tu. Beli kasut sukan di Alisan tu, promosi Alisan pula. Kan, untuk kita mengurangkan daya hentakan kaki kita. Okey, itulah saja. Sekiranya ada persoalan tu, bolehlah diajukan pada pihak urus dia untuk saya jawab. Okay. Next. Sekian, terima kasih. Domo arigatou gozaimasu.